maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan rukun negara. Untuk pengetahuan semua, rukun negara ini diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13. Rukun negara ni kenapa boleh diperkenalkan? Okay, rukun negara ini dibentuk oleh Majlis Gerakan Malaysia. Perangka rukun negara ini oleh Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Ho Kee Kim. Rukun negara ini diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan antara perpaduan kaum dan juga ketenteraan Malaysia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara ini jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara Malaysia. Rukun negara terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia. Bahagian kedua mengenai prinsip rukun negara. Balik kepada bahagian pertama, menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan saksama, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan dan berbagai-bagai corak, membina sebuah masyarakat yang progresif dan menggunakan sains dan teknologi moden. Kebiasaannya objektif ni akan dibaca sebelum kita nak baca ikrar rukun negara. Bahagian kedua merupakan ia menggariskan 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jawatan kuasa pengubah rukun negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah diletakkan ataupun dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Kepercayaan ini juga membantu manusia memikirkan bahawa setiap mereka mempunyai amanah besar untuk melaksanakan tanggungjawab secara jujur, amanah dalam melaksanakan apa sahaja tugasan dalam kehidupan mereka. Kepercayaan kepada Tuhan dikatakan memberi kekuatan untuk bersabar dan bertindak suatu menghadapi saat-saat penting. Melalui pengetahuan agama juga, manusia tahu bertimbang rasa, bersyukur, bersikap sederhana dalam hidup. Akhir sekali, bagi merealisasikan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, rakyat Malaysia haruslah berpegang teguh kepada kepercayaan agama masing-masing. Sentiasalah menghormati agama setiap individu. Yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ianya mempunyai kaitan rapat kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negara-negara yang tidak mempunyai raja. Ia juga membawa maksud bahawa setiap warga negara atau seluruh warga negara perlu melakukan penuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong.
dan negara serta kepada raja yang memerintah negeri tempat yang bermustautin, supaya dapat membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu. Hal ini kerana ada yang berperanan dalam memperkukuhkan perpaduan antara rakyat walaupun terdapat perbezaan kaum, agama dan fahaman politik. Seterusnya, pematuhan dan taat setia kepada raja boleh berlaku dalam berbagai bentuk dengan melaksanakan sifat-sifat terpuji seperti yang berikut. Pertama, berkhidmat dengan amanah tanpa rasuah kerana rasuah adalah musuh utama negara. Yang kedua, bertanggungjawab melindungi kedaulatan daripada ancaman luar atau musuh utama negara. Yang ketiga, tidak melakukan jenayah atau mengkhianati negara atau menjadi pembelut negara. Kita tidak boleh bersetongkol atau bersepakat dengan musuh utama negara yang boleh menjatuhkan atau menggugat kedaulatan negara kita sendiri. Yang keempat, memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang ancaman luar atau penceroboh yang cuba menjatuhkan negara kita. Dan akhir sekali, selepas kita memahami maksud sebenar daripada prinsip ini, bagaimana pula cara agar kita dapat memanifestasikan prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan kita. Terdapat beberapa cara, iaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan peribadi, iaitu mencapai kejayaan dalam bidang sukan, kesungguhan berkhidmat dalam pekerjaan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Cara ini, kita dapat memberikan sedikit sumbangan kepada negara dan menunjukkan rasa taat setia kepada negara. Yang kedua, mengelakkan penyebaran maklumat atau kabar angin yang menjejaskan imej atau memburukkan nama negara. Kita tidak boleh memberikan maklumat yang palsu atau tanpa bukti yang sahih sehingga boleh menjatuhkan imej negara. Ketiga, menghormati institusi raja-raja yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara raja, berperlembagaan dan sebagai simbol perpaduan. Akhir sekali, menghormati lambang-lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Prinsip rukun negara yang ketiga, iaitu keluruhan perlembagaan. Apa itu keluruhan perlembagaan? Keluruhan perlembagaan bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di negara kita. Parlimen atau badan perundangan, kehakiman atau eksekutif mendapatkan kuasa masing-masing. Daripada perlembagaan semua undang-undang lain tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan yang telah dibentuk. Ciri-ciri perlembagaan yang pertama ialah kestabilan dalam pemerintahan. Yang kedua, tanggungjawab ke atas rakyat. Ketiga, perwakilan rakyat yang dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya perwakilan rakyat kita dipilih oleh rakyat mereka sendiri melalui pengundian. Dan keempat, pembahagian kuasa. Kelima, kerajaan bersifat terbuka. Tujuan perlembagaan adalah untuk menunjukkan pemerintahan yang adil dan saksama. Selain itu, perlembagaan mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta mengamalkan penggerakan kerajaan dan rakyat. Di samping itu, perlembagaan sebagai satu alat rujukan bagi menyelesaikan masalah. Seterusnya, perlembagaan mengekalkan identiti negara dan keutuhan negara. Akhir sekali, perlembagaan menjaga keamanan dan kestabilan negara. Peranan dan kesan keseluruhan perlembagaan. Peranan yang pertama ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Kedua, ialah mengekalkan riwayat negara bangsa. Ketiga, ialah menjaga kestabilan negara. Keempat, ialah menjadi penyelesaian masalah. Yang akhir sekali, kepentingan keseluruhan perlembagaan. Perlembagaan boleh menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran dengan cekap dan berkesan. Perlembagaan juga boleh menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat seperti hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak tidak boleh dipersoalkan. Yang keempat, memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Dan sekali, kepentingan perlembagaan di sesebuah negara itu juga mempunyai haluan tertentu. Setiap negara mempunyai undang-undang yang tersendiri untuk mengawal dan mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera dan makmur. Apa itu undang-undang? Undang-undang merupakan satu set perjanjian yang telah digubal oleh kerajaan dan setiap masyarakat haruslah mematuhi undang-undang tersebut. Ia bermaksud setiap rakyat di Malaysia adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira diskriminasi kaum, gender dan kedudukan. Kenapa kedaulatan undang-undang penting di Malaysia? Kami bagi 4 jawapan. Yang pertama, kedaulatan undang-undang dapat mengawal ketenteraman dan keamanan masyarakat macam sekarang ni. Yang kedua, dapat mengelakkan berlakunya diskriminasi kaum, gender dan kedudukan disebabkan setiap masyarakat di Malaysia ni adalah semuanya sama. Jawapan yang ketiga, kedaulatan undang-undang dapat mengelakkan sesuatu keputusan dipengaruhi oleh mana-mana pihak berkepentingan. Jawapan yang keempat,
dapat mewujudkan institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa seperti mahkamah kita sekarang ni. Apa yang akan berlaku jika kedaulatan undang-undang tidak diamalkan oleh masyarakat? Yang pertama, kadar jenayah di negara kita pasti akan berleluasa. Yang kedua, kedaulatan negara akan terancam dan disebabkan kuasa luar yang mula menceroboh ke Malaysia. Yang ketiga, ekonomi negara mungkin akan terjejas. Ini disebabkan berlaku kemasukan barang selduk yang tidak terkawal macam rokok, tembakau. Yang keempat, imej negara kita ni akan terjejas disebabkan pemimpin dan rakyat yang tidak mematuhi undang-undang menunjukkan pentadbiran di Malaysia yang lemah. Oleh sebab itu, setiap rakyat Malaysia seharusnya mematuhi undang-undang supaya keselamatan negara lebih terjamin di samping dapat menjaga kedaulatan negara Malaysia. Sesiapa yang melanggar undang-undang haruslah diberikan hukuman yang berat supaya mereka mengetahui setiap kesalahan yang mereka lakukan itu adalah tidak betul dan mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akhir kata, kerajaan haruslah memeriksa dan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada supaya dapat mewujudkan masyarakat yang berintegriti dan berdisiplin. Prinsip rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan merupakan sebahagian daripada amalan hidup yang dituntut dalam kehidupan seharian. Prinsip ini berkait rapat dengan perkembangan personaliti individu yang dibina dengan nilai-nilai moral dan akhlak masyarakat. Kehidupan yang bersopan santun dan bersusila amat penting dalam hubungan ini, terutamanya dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Setiap warga negara Malaysia seharusnya tahu dan menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membagikan isu-isu sensitif sesuatu kaum berkaitan kewarganegaraannya, asal keturunannya, bahasanya, kebudayaannya serta kepercayaan agamanya. Sejak dari kecil lagi, kita semua telah diajar untuk menghormati dan mengamalkan sikap sopan santun, terutamanya dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kita juga telah diajar untuk membongkokkan sedikit badan apabila berdepan di hadapan orang lain yang lebih tua dan tanpa mengira kaum sebagai tanda kita hormat kepada mereka. Tindakan ini bagi mengelakkan sebuah masyarakat yang biadab dan langsung tidak memahami selok-belok sikap hormat menghormati yang sudah menjadi sebati dalam sebahagian masyarakat di negara ini. Antara kepentingan prinsip ini adalah dapat menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara. Selain itu, dapat menjadi perhubungan yang harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum dan dapat membentuk warga negara Malaysia yang bersopan santun dan bertata susila. Oleh itu, semua warga negara Malaysia hendaklah sentiasa mengamalkan budaya dan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian. Anda semua dah dengar kan 5 prinsip rukun negara? Berdasarkan 5 prinsip rukun negara ini jelas, prinsip rukun negara ini diwujudkan ataupun dibentuk adalah tujuan utama, iaitu membentuk perpaduan yang kukuh di kalangan masyarakat dan juga rakyat di Malaysia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci asas kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara kita, Malaysia. Prinsip-prinsip ini perlulah difahami, dihayati dan diamalkan. Bukan hanya sekadar baca saja, tapi kita perlulah mengetahui, memahami maksud yang tersirat dalam prinsip rukun negara ini. Saya yakin jika kita memahami, kita menghayati prinsip rukun-rukun negara ini, nescaya akan lahirlah, timbullah perasaan patriotisme dalam diri kita. Perasaan cinta akan negara dalam diri kita, perasaan kasih sayang antara kita sesama rakyat Malaysia. Rukun negara ini perlulah kita amalkan, kita hayati supaya kita tidak melanggar batas-batas keharmonian. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.